Assalamualaikum. Jom belajar bersama Ustazah Amirah. Jadi topik kita pada kali ini adalah berkenaan dengan sejarah pengumpulan Al-Quran. Sejarah pengumpulan Al-Quran terbahagi kepada dua peringkat, iaitu peringkat hafazan dan juga peringkat penulisan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baginda terus menghafaz setelah menerimanya. Kemudian, baginda membacakan pula kepada para sahabat dengan cermat dan berhati-hati supaya dapat pula dibaca oleh mereka. Rasulullah SAW mengumpul Al-Quran dengan hati dan ingatannya. Baginda membaca Al-Quran kepada orang ramai dengan cermat dan berhati-hati melalui majlis ilmu yang dihadiri oleh para sahabat. Malaikat Jibril menyemak bacaan baginda setiap tahun dan 2 kali pada tahun akhir hayat baginda. Al-Quran menjadi tumpuan para sahabat. Mereka seakan-akan bertanding untuk mengingati dan menghafaz Al-Quran serta mempelajari dan memahami isi kandungannya. Rasulullah SAW juga telah memilih beberapa orang sahabat untuk dihantar ke luar Mekah bertujuan untuk mengajar Al-Quran. Antara sahabat tersebut ialah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum yang dihantar ke Madinah, sementara Mu'az bin Jabal dihantar ke Yaman. Hasilnya, ramailah penghafaz Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW seperti Khulafa Ar-Rashidin, Talha, Sa'ad bin Mas'ud, Hudzaifah bin Al-Yaman, Sayyidatina Aisyah dan ramai lagi. Seterusnya, kita lihat pula pengumpulan Al-Quran secara tertulis. Penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW dilakukan oleh beberapa orang sahabat dengan bimbingan baginda. Baginda mendapat tunjuk ajar daripada malaikat Jibril alaihissalam. Ayat-ayat Al-Quran ditulis di atas pelepah tamar, kulit binatang, kepingan batu dan tulang-tulang yang kemudian semuanya disimpan di rumah Rasulullah SAW. Penulisan Al-Quran di zaman Rasulullah terbahagi kepada dua golongan. Yang pertama, golongan Mekah dan yang kedua, golongan Madinah. Golongan Mekah terdiri daripada Khulafa Ar-Rashidin, Talhah bin Ubaidillah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Hudzaifah bin Al-Yamani, Aban bin Sa'id, Al-Ala bin Khudrami dan Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhum. Manakala golongan Madinah terdiri daripada Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Mu'az bin Jabal, Amru bin Sa'id, Abu Darda dan Anas bin Malik. Kesimpulannya, dapatlah dirumuskan bahawa Al-Quran sudah pun tertulis semuanya pada zaman Rasulullah. Namun begitu, tulisan-tulisan ini masih mengandungi ayat-ayat yang telah dimansuhkan, ayat-ayat yang tidak teratur susunannya dan tidak pula ditulis dalam sebuah mushaf yang lengkap. Tahukah anda, pada tahun 11 atau 12 Hijrah, terdapat beberapa perperangan seperti perperangan Al-Yamamah. Kesan daripada perperangan tersebut, ramai di kalangan para sahabat yang telah menghafaz Al-Quran telah mati syahid. Antara faktor Al-Quran ditulis semula pada zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq ialah supaya mengelakkan Al-Quran hilang daripada ingatan para sahabat, kerana ramai dalam kalangan sahabat hafiz Al-Quran yang telah terkorban syahid dalam perperangan Al-Yamamah. Faktor yang kedua adalah hasil cadangan Saidina Umar Al-Khattab supaya Al-Quran ditulis dalam bentuk mushaf. Dan
Abu Bakar As-Siddiq sendiri bimbang berlaku penyelewengan dalam penyusunan Al-Quran oleh para pengumpul itu sendiri. Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah memberi tanggungjawab ini kepada seorang sahabat yang terkenal dengan pengalamannya mengumpul Al-Quran, iaitu Zaid bin Thabit Al-Ansari, dan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Hasilnya, lahirlah sebuah mashaf Al-Quran yang tersusun kemas. Mashaf ini juga mencakupi dalam bentuknya yang asal seperti mana diturunkan oleh Malaikat Jibril. Pada zaman pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab, tidak berlaku sebarang penulisan Al-Quran. Mereka hanya menggunakan mashaf yang telah dikumpulkan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada tahun 24 Hijrah telah berlaku satu peristiwa, iaitu perbalahan umat Islam mengenai bacaan Al-Quran. Masing-masing mendakwa bahawa bacaan mereka yang terbaik. Keadaan ini hampir-hampir mencetuskan perperangan dalam kalangan umat Islam. Hudzaifah bin Al-Yaman telah mencadangkan kepada Saidina Uthman bin Affan agar mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mashaf. Hasil perbincangan beliau dengan para sahabat, pada akhir tahun 24 Hijrah, Zaid bin Thabit Al-Ansari, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin As dan Abdul Rahman bin Al-Harith radhiyallahu anhum diberi tanggungjawab untuk menyusun Al-Quran dalam bentuk mashaf yang lebih sistematik dan diterima ramai. Dalam penyusunan baru ini, beberapa dasar telah diikuti oleh lajnah tersebut. Antaranya adalah yang tersenarai seperti berikut. Setelah Al-Quran selesai dibukukan sebanyak 6 buah dalam bentuk mashaf, ianya dihantar ke wilayah-wilayah Islam bersama seorang guru. Antaranya ke Mekah Al-Mukarramah oleh Abdullah bin As-Sa'id, ke Syam gurunya adalah Al-Mughirah bin Shihab, ke Basrah gurunya Amir bin Qis, ke Kufah gurunya Abdullah bin Habib bin Rabi'ah As-Sulami, dan ke Madinah Zaid bin Thabit Al-Ansari, manakala mashaf Al-Imam yang merupakan mashaf asal disimpan oleh Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Antara hikmah penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Uthman bin Affan ialah dapat menyelamatkan umat Islam daripada perpecahan, menyelesaikan perselisihan kaum muslimin mengenai pengumpulan Al-Quran. Yang ketiga, dapat menyatukan bentuk mashaf yang diseragamkan melalui ejaan dan tulisan. Yang keempat, dapat menyatukan wajah-wajah qiraat dalam satu mashaf. Dan yang kelima, dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib surah seperti sekarang. Itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.